Salam sejahtera murid-murid, hari ini cikgu nak buat penerangan sikit berkenaan dengan laporan amali sains. Seperti murid-murid boleh nampak dekat gambar ini merupakan cara murid-murid menulis laporan eksperimen selepas murid-murid menjalankan amali secara hands-on. Dia ada 9 perkara di dalam laporan amali sains, iaitu tujuan, penyataan masalah, hipotesis, menentukan pemboleh ubah, 3 pemboleh ubah, dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Alat dan bahan, langkah-langkah, dapatan iaitu bentuk data yang direkod. Kalau amali sains yang minggu lepas murid-murid buat tu, cikgu pilih jadual, dia punya data. Untuk berekod data, cikgu guna jadual. Kemudian mentafsir data dan kesimpulan. Jadi untuk menulis laporan amali sains, murid-murid kena ada 9 perkara ini. Perkara nombor 2 dengan nombor 3 ini dia bergantung kepada jenis amali. Ada amali yang boleh kita letak 2 ini dan ada amali yang kurang sesuai. Tapi perkara pertama sampai perkara 4, 5, 6, 7, 8 dengan 9 ni mesti ada dalam 8 amali sains yang kita akan buat sepanjang 2021. Laporan ini kebiasaannya ditulis dekat buku tulis sains dan ianya merupakan perbincangan antara murid dengan guru selepas amali sains secara hands-on dibuat. Tapi oleh kerana kita belum bersemuka, jadi cikgu guna rakaman video lah untuk buat penerangan sikit. Amali sains dengan laporan ini dia dinilai daripada TP1 sampai TP6. TP6 ini TP paling tinggi lah kalau dari segi grade. TP6 ini grade A. Jadi cikgu akan nilai berdasarkan kualiti tugasan yang murid-murid hantar kepada cikgu. Oleh kerana masih lagi dalam sesi PDPR, jadi cikgu ubah suai sikit laporan amali sains ini untuk memudahkan murid menjawab soalan supaya murid-murid tak perlu salin banyak sangat dia punya ayat dekat situ. Tapi kalau kita bersemuka nanti, laporan amali lengkap seperti yang cikgu dah tunjukkan tadi, seperti ini, murid-murid perlu buatlah kalau kita bersemuka. Sekarang oleh kerana tempoh PDPR, jadi cikgu buat dalam bentuk Google Form. Murid-murid masukkan email, type jawapan, lepas siap, submit. Kemudian cek hasil kerja murid-murid dekat Google Gmail menggunakan email yang murid-murid masukkan dalam Google Form ni tadi. Jadi jangan lupa lepas murid-murid tengok video ni nanti, selepas murid-murid tonton video ni, jangan lupa isi jawapan pada borang Google Form yang link dia cikgu dah share dekat grup kelas. Kita pergi ke perbincangan amali sains secara hands-on yang murid-murid dah buat minggu lepas. Okay, dekat sini cikgu guna 7 perkara, iaitu tujuan. Dia ada dua jenis tujuan. Satu tujuan yang diberi dekat buku teks ini dan satu lagi tujuan yang murid-murid kena jawab secara format UPSR. Masih ingat yang guna ayat untuk menyiasat hubungan antara tempat kosong dengan tempat kosong. Iaitu yang murid akan kena jawab dekat Google Form nanti. Pemboleh ubah, dia ada 3, dimanipulasi, bergerak balas dengan dimalarkan. Dimanipulasi dekat sini, murid-murid kena cari apa yang dia nak murid-murid uji. Kalau murid-murid perasan yang nombor 6 ni, dia suruh murid-murid ukur belon menggunakan benang dengan pemaris setiap 5 minit. Jadi setiap 5 minit, murid-murid kena ukur saiz tu. Jadi yang murid-murid lakukan dekat sini ialah setiap 5 minit. Murid-murid kena tunggu setiap 5 minit baru boleh ukur. Jadi dimanipulasikan dekat sini adalah masa. Masa setiap minit tu, iaitu masa dalam kurungan minit. Dia punya unit minit. Kemudian bergerak balas, pemerhatian hasil penyiasatan. Daripada awal sampai akhir, apa yang murid tengok dekat eksperimen tu. Apa yang murid dapat dekat eksperimen. Murid tengok belon mengembang kan. Tapi kita kena ukur dulu saiz belon tu, baru kita perasan belon tu dari mengecut jadi semakin mengembang. Semakin besar. Kita nampak dia punya perubahan dekat situ. Mengembang dengan semakin besar. Jadi saiz dia lah kita nampak dekat situ. Dan oleh kerana saiz, unit dia cm. Sebab kita ukur guna pembaris. Kita nak tahu berapa ukuran dia tu. Jadi saiz belon dalam kurungan cm. Dimalarkan, ada 3 perkara yang penting dekat sini yang kita perlu kekalkan sama untuk mendapatkan eksperimen yang baik, iaitu 200 ml air suam. Isi padu air suam dalam kurungan ml, dia punya unit. Kemudian kuantiti yeast dan gula. Tu kena sama.
baru boleh dapat eksperimen yang bagus. Kemudian alat dan bahan cikgu tak minta dekat Google Form sebab dekat sini sudah ada. Langkah-langkah murid-murid kena tulis dalam ayat pasif. Dekat dalam buku teks ini dia punya ayat adalah aktif. Sebagai contoh nombor 1 ini, isikan 200 ml air suam ke dalam botol plastik. Ini adalah ayat aktif. Murid-murid kena pasifkan ayat tersebut menjadi seperti ini. 250 ml air suam dituang ke dalam botol plastik. Sama juga dengan nombor 2. Nombor 2 dalam buku teks ini dia guna ayat aktif. Murid-murid kena jadikan ayat pasif seperti ini. 3 sudu kecil yeast dimasukkan ke dalam botol. Jadi ingat, untuk di dalam Google Form nanti, murid-murid kena tulis dalam bentuk ayat pasif. Hasil eksperimen cikgu tak minta lagi sebab minggu lepas cikgu dah letak dalam Google Classroom dalam bentuk jadual. Murid-murid dah isi, ada yang dah hantar gambar juga dengan cikgu. Mentafsir data, kita buat perbincangan. Cikgu nak tengok apa yang murid-murid dapat daripada eksperimen ini, iaitu dekat soalan inilah dia ada 4 soalan dekat kotak hijau ini dengan 2 soalan dekat kotak biru ini. Ini yang menjadi perbincangan kita nanti. Jadi murid-murid kena jawab 6 soalan ini. 4 soalan ini, 5 dan 6. Jadi dia ada 6. Kesimpulan pula murid-murid kena tulis apa sebenarnya eksperimen ini nak buktikan. Okey. Kita tahu bahawa mikroorganisma ni boleh bernafas sebab kita boleh nampak belun tu mengembang. Jadi mikroorganisma itu membebaskan gas. Bila dia bebaskan gas itu terkumpul dalam belun itu. Jadi kita nampak belun itu mengembang dari 5 minit hingga ke 20 minit. Sebab itu kita tahu bahawa mikroorganisma boleh bernafas. Jadi cikgu tunggu murid-murid hantar kerja melalui Google Form. Kita setakat ini sajalah penerangan cikgu berkenaan dengan laporan amali sains. Dan jangan lupa lepas tonton ini, siapkan tugasan di Google Form, okey?